Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sihat dan juga ceria selalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi PDPR mengenai tajuk sirah. Okay? Jadi Ustaz nak semua keluarkan buku sirah. Sila buka muka surat 45. Seterusnya, marilah kita mulakan kelas pada petang ini dengan membaca doa, belajar dan juga surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat lagi kita bertemu untuk meneruskan PDPR pada hari ini. Jadi setelah murid-murid buka muka surat 45, kita akan lihat tajuk hari ini iaitu penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah SAW. Okey, sebut sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bila kita dengar orang menyebut kalimah sallallahu alaihi wasallam, okey, kita rasa tak nak, kita rasa sombong, tak nak sebut balik sallallahu alaihi wasallam. Okey, bukan susah pun. Okey, boleh. Jadi ustaz nak bila murid-murid dengar orang sebut macam tu, tak kisah dalam video ke, dekat TV ke, dekat ceramah ke, ataupun kawan-kawan kita sendiri sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam balik. Okey. Nah, jadi kita nak tengok sebelum ni kita dah lihat bagaimana pengorbanan Nabi untuk berdakwah kepada kaum Quraisy, okey, pada orang Mekah. Kemudian bagaimana setelah Islam tu berkembang daripada kota yang sangat teruk, okey, yang mempunyai perangai-perangai jahiliah, macam mana suasana dia terus berubah kepada satu masyarakat yang sangat dikagumi dan menjadi satu kaum yang sangat-sangat hebat pada zaman Rasulullah SAW. Okey, jadi selepas beberapa tahun, berlakulah peristiwa di mana Nabi Muhammad mula merasa gering ataupun merasa sakit, sehingga hampir saat kepada kewafatan baginda. Itu kita dah cerita dah dahulu. Jadi untuk kali ini, selepas sahaja kewafatan kepada baginda, siapa pula yang menjadi pemimpin kepada orang Islam? Ada ke tak ada? Nak tahu, kita tengok. Okey, baik, seterusnya kita lihat siapakah pemimpin selepas kewafatan baginda. Okey. Baik, kita lihat yang pertama, beliau datang Sayyidina Abu Bakar. Okey, nama asal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Okey, jadi ayah dia bernama Abi Quhafah dan ibu dia bernama Salma binti Sahrin. Okey, beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Selepas beriman kepada Allah Taala, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan pada tahun kedua, iaitu pada tahun Gajah. Beliau menjadi sahabat karib Rasulullah SAW sejak kecil. Sebelum baginda dilantik menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah. Beliau juga bekerja sebagai peniaga. Siapa nama peniaga ni?
Abu Bakar. Abu Bakar pun bekerja sebagai peniaga dan juga usahawan yang berjaya. Okey. Nabi juga sebagai seorang peniaga. Okey. Selepas itu beliau beriman kepada agama tauhid. Selepas beriman kepada agama tauhid, beliau menumpukan usaha kepada dakwah Islam. Okay. Abu Bakar ini merupakan orang dewasa yang lelaki yang pertama memeluk agama Islam. Okay, dia ada banyak-banyak jenis. Ada jenis kanak-kanak, ada banyak kategori lah. Kategori kanak-kanak, kategori perempuan, kategori hamba. Dan Abu Bakar ni orang yang pertama kategori lelaki dewasa. Itu yang pertama. Okay, beriman kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Itu pada tahun 11 Hijrah. Bersamaan dengan tahun 632 Masihi. Sekarang berapa Masihi? Kalau kita tengok balik, kita boleh katakan tahun 2021 lah Masihi. Okey, beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Okey, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Itu ketika beliau juga berusia 63 tahun. Ia sama dengan umur kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut pandai. Okey, dan disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi dan dikuburkan ataupun ditanam bersebelahan dengan makam Nabi. Okey, jadi peribadi Sayyidina Abu Bakar ni macam mana? Yang pertama kita tengok beliau memiliki akhlak yang mulia dan berbudi luhur. Maksudnya peribadi Sayyidina Abu Bakar adalah peribadi orang-orang yang baik, okey, orang-orang yang mukmin. Okey, sebab tu dia menjadi sahabat karib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, beliau tidak pernah minum arak, tidak pernah. Dia juga berhemah tinggi dan bijak. Okey. Beliau juga mempunyai hati yang cekal serta pemaaf. Okey, Sayyidina Abu Bakar juga suka merendah diri. Itu terpanggil orang-orang yang tawaduk. Okey. Dan juga beliau mempunyai satu sikap iaitu suka menderma. Dan juga membuat kebajikan sehingga beliau digelar orang yang dermawan. Okey. Dan juga Sayyidina Abu Bakar seorang yang tegas, berani dan tegas, amanah dan jujur. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq, iaitu orang yang berkata benar. Okey. Ini adalah peribadi-peribadi yang terdapat dalam ciri-ciri dalam diri Sayyidina Abu Bakar. Baik, seterusnya kita tengok sebelah bagaimana pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni menjadi khalifah. Okey, Rasulullah SAW wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dengan tidak meninggalkan wasiat mengenai bakal pemimpin umat Islam. Okey, 3 kumpulan utama iaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar dan juga kaum Bani Hashim masing-masing berpendapat bahawa orang yang paling layak untuk menjadi pemimpin mereka adalah daripada kaum mereka sendiri. Okey, kalau dulu masa zaman Nabi ataupun semasa Nabi hidup, okey, Nabi memimpin kepada tiga-tiga semualah, kepada semua umat Islam lah. Tetapi selepas kewafatan baginda, okey, tiga-tiga kumpulan ni berfikir siapa nak jadi ketua, dan mereka merancang setiap kepada ketua kumpulan masing-masing akan jadi ketua lah. Bukan macam zaman Nabi. Tapi kaum Muhajirin melihat ada 3 tokoh utama daripada kaum mereka, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, kaum Ansar menjelaskan bahawa ada 3 tokoh daripada kalangan kaum mereka,
yang layak dilantik menjadi pemimpin, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habbab bin Munzir dan Bashir bin Sa'ad. Bani Hashim menegaskan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib merupakan orang yang paling layak menjadi khalifah. Okey. Bani Hashim semua ada ingin memberitahu yang mereka ni ada juga orang-orang yang boleh dilantik menjadi pemimpin. Okey. Macam kaum Muhajirin. Ingat tak kaum Muhajirin ni mana? Saya ingat. Okey, kaum Muhajirin ni orang yang berhijrah tu lah daripada Mekah. Kan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lepas tu bila orang yang berhijrah ni mereka dah berada di Madinah, mereka digelar kaum Muhajirin. Daripada orang Mekah lah ni, iaitu ada 3 orang yang diberikan nama lah ataupun dicadangkan nama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. Okey, tapi orang Ansar pun ada juga. Dia pun mencadangkan nama. Orang Ansar ni yang mana pula? Bagus. Iaitu orang yang berada di Madinah ni lah. Orang yang berada di Madinah yang membantu orang Muhajirin itu. Okey, mereka pun ada nama, iaitu Sa'ad bin Ubadah, Habbab bin Munzir dan juga Bashir bin Sa'ad. Okey. Tetapi Bani Hashim pun dia nak menegaskan ada lagi yang boleh menggantikan pemimpin pada umat Islam pada zaman itu, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika keluarga Rasulullah SAW sibuk menguruskan jenazah baginda, kaum Ansar bermesyuarat di balai Bani Sa'idah untuk melantik Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah. Perkara ini diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai tokoh daripada kalangan kaum Muhajirin. Mereka pergi ke balai Bani Sa'adah dan bermesyuarat dengan ketua kaum Ansar, iaitu yang tadilah Sa'ad bin Ubadah, Habbab bin Munzir dan Bashir bin Sa'ad. Okay, keadaan menjadi tegang seketika apabila Habbab mencadangkan agar dilantik 2 orang khalifah. Dia nak lantik 2 khalifah. Maksudnya daripada kaum Muhajirin ada, kaum Ansar pun ada. Bagi memimpin umat Islam. Jadi cadangan itu ditentang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okay, ketegangan tersebut dapat diredakan oleh Abu Ubaidah. Okay, kedua-duanya membantah. Lalu Abu Ubaidah mencadangkan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kepada umat Islam. Okay. Cadangan Abu Ubaidah itu disokong oleh Sayyidina Umar. Kemudian semua yang hadir melakukan bai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama. Bai'ah itu dikenali sebagai As-Saqifah. Selepas itu mereka membuat bai'ah yang kedua bersama dengan orang ramai di masjid yang dinamakan Bai'atul Kubra. Okey. Jadi nampak, untuk berlaku pelantikan kepada pemimpin Islam, perlu kepada mesyuarat. Sama juga. Perlukan kepada mesyuarat. Itu kita bila berlaku permasalahan, berlaku apa yang kita tidak boleh dapatkan kata sepakat, buatlah mesyuarat. InsyaAllah bila kita buat mesyuarat, akan wujud satu penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Dan kena ada adab semasa dalam bermesyuarat. Ingat tu. Sayyidina Ali bin Abi Talib tidak bersetuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama kerana ketika keputusan itu dibuat, keluarga Rasulullah SAW, iaitu daripada Bani Hashim, tidak diajak untuk berunding. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib lambat berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar, yakni 6 bulan selepas peristiwa di balai Bani Sa'adah itu. Tapi akhirnya semua bersetuju. Tak ada permasalahan. Ucapan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah Islam yang pertama, iaitu kita tengok apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wahai manusia,
aku telah dilantik sebagai pemimpin kepada kamu. Aku bukanlah orang yang terbaik dalam kalangan kamu. Jika aku berlaku baik dalam urusanku, sokonglah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka betulkanlah aku. Jujur adalah satu amanah dan dusta adalah khianat. Orang kuat di antara kamu adalah lemah, sehingga hak orang lemah aku tarik daripadanya. Okey. Baik, jadi seterusnya kita lihat yang seterusnya orang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar lagi. Orang yang lemah di antara kamu pada aku adalah kuat, sebab akan ku ambil haknya itu daripada orang yang kuat. InsyaAllah, janganlah kamu menghentikan jihad. Kamu tidak ditimpa kehinaan. Taatlah kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, janganlah ikut aku lagi. Berdirilah untuk menunaikan solat. Semoga Allah merahmati kamu. Okey, ini adalah ucapan semasa Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi pemimpin pertama ataupun khalifah pertama kepada umat Islam. Okey, bermaksud mana isi dia? Okey, kalau kita buat baik, ikutlah apa? Kalau apa yang Sayyidina Abu Bakar pesan, selagi itu tidak bertentangan dengan agama Islam, ikutlah. Dan jika dia ada melakukan sesuatu yang tidak disuruh di dalam disuruh dalam agama Islam, maka tidak perlu ikut. Tapi adakah yang Sayyidina Abu Bakar beritahu ada yang bertentangan dengan agama Islam? Tak ada. Okey, ini semua adalah sahabat Nabi. Okey, iaitu orang ataupun kaum yang paling terbaik sepanjang zaman. Okey, insya-Allah. Okey, kita ikut apa yang Nabi ajar, okey, sahabat ajar, okey, para ulama ajar. Itu yang kita ikut sehingga sekarang. Dan insya-Allah kita pula kena sampaikan lagi. Macam kamu semua pun kena beritahu kepada kawan-kawan. Okey, lepas ni boleh ajar adik-adik tentang sirah Nabi. Okey. Baik. Jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang khalifah yang berjaya meneruskan perjuangan yang telah diasaskan oleh Nabi kita, iaitu Rasulullah SAW. Okey. Beliau menjalankan pemerintahan dengan adil, sentiasa mengutamakan kepentingan agama, masyarakat dan negara daripada kepentingan peribadi dia. Itu salah satu daripada sikap Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang pemimpin. Kita dah belajar dah adab pemimpin, adab mesyuarat, dan inilah contoh pemimpin yang kita kena ada dalam diri kita. Sebab kita pun pemimpin, betul tak? Jangan kata kita bukan pemimpin, bukan. Paling kurang kita adalah pemimpin kepada diri sendiri. Okey, iaitu dia mengatakan mengutamakan kepentingan agama, kepentingan masyarakat dan juga negara. Kita bersamalah kena jagalah. Jaga kita punya kepentingan keluarga, jaga kepentingan agama kita, negara kita dan juga diri kita. Utamakan kepentingan agama. InsyaAllah kita semua akan selamat. Okay, antara jasa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang pertama apa? Memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Okay, jadi selepas selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, okay, banyak dah. Okay, macam biasalah. Okay, masalah ni dari zaman Nabi dah ada. Bukannya zaman sekarang je. Iaitu orang dah mula tak nak bayar zakat. Okay, tapi apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu orang yang tak nak bayar zakat ni akan diperangi. Itu dia punya ancaman dia. Okey. Dan juga syiar Islam berkembang ke negeri Parsi dan Rom. Okey, maksudnya bukan sahaja di Mekah dan Madinah, okey, ataupun di Yaman, tapi telah tersebar luas sehingga Parsi dan Rom. Mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, betul. Okay, bila negara telah semakin berkembang, okay, masyarakat sudah semakin ramai,
Okey, orang yang masuk Islam juga telah banyak. Telah semakin ramai orang masuk Islam. Okey, sehingga kan berlaku pelbagai persoalan-persoalan. Tapi Sayyidina Abu Bakar dapat mengekalkan keimanan yang telah diasaskan oleh Nabi kita, yang Nabi telah ajar di Mekah lagi, tentang akidah dahulu, iaitu yang Nabi nak kita pegang betul-betul tentang akidah kita, supaya kita taat kepada Allah SWT. Okey, dan seterusnya Sayyidina Abu Bakar juga berjaya memerangi dan menghapuskan golongan orang yang mengaku menjadi Nabi. Ada lagi. Ini pun sama, bukan pada zaman kita je ada orang mengaku. Padahal pada zaman Nabi lagi dah ada orang mengaku dia itu adalah Nabi. Okey. Tapi ada lagi ke Nabi zaman sekarang ni? Tak ada. Jangan percaya, tahu. Okey, dah tak ada. Yang ada hanyalah mukjizat Nabi saja, iaitu Al-Quran. Sunnah Al-Quran, sunnah Nabi itu yang ada. Dan kalau berlaku permasalahan, apa kita nak buat? Rujuklah para ulama. Tahu? Okey, boleh tanya para ulama apa benda berkaitan dengan agama Islam. Itulah yang sepatutnya kita kena buat. Okey, jadikan para ulama sebagai rujukan. Okey. Dan berusaha mengumpulkan Al-Quran. Okey, sebab Al-Quran pada zaman Nabi kebanyakan dihafaz. Okey. Tetapi usaha daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apabila dah berlaku perluasan negara, masyarakat semakin ramai yang memeluk agama Islam, jadi ada usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan orang yang baru masuk Islam ni boleh membaca Al-Quran seperti para sahabat sendiri. Okey, baik. Jadi untuk sirah ni tamatlah sudah kita punya pelajaran sirah. Okey, semoga dengan apa yang kita telah pelajari daripada bab 1 sehinggalah bab yang terakhir ni, menjadi manfaat kepada diri kamu sendiri. Bacalah sirah Nabi ni, seronok. Okey, cuma kalau kamu nak hafal semua tu, kena fahamlah. Nanti tak apa, nanti Ustaz akan bagi latihan yang kita akan buat, semoga lebih faham. Jadi itu saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.